Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Shalom dan jumpa lagi. Untuk renungan hari ini kita lihat Matius 5. Matius 5 ayat 23 dan 24. Oleh itu, jika kamu sedang meletakkan persembahan kepada Allah di atas mazbah, lalu teringat bahawa saudaramu bersakit hati denganmu, tinggalkanlah persembahan di depan mazbah. Damai dahulu dengan saudaramu, kemudian barulah buat persembahan. Ini satu ajaran oleh Yesus Kristus tentang persembahan. Bila kita baca ayat 22 ataupun kita dari ayat 21, kamu telah mendengar ajaran daripada nenek moyang kita. Ajaran nenek moyang di mana kita sesiapa yang membunuh akan dihakimi. Iaitu bila kita buat sesuatu, bila orang boleh nampak kita buat sesuatu yang jahat. Tapi Yesus mengajar, bukan saja apa yang kita buat, fikiran kita pun mesti suci. Kita akan dihakimi mengikut fikiran kita, bukan saja apa yang kita buat, apa yang kita fikir. Itu yang ayat 22 dia kata, dia telah ajar tentang marah. Bukan saja kita bunuh, bila kita marah terhadap seorang, Yesus kata itu pun adalah satu dosa. Dan hari ini Yesus kata ni, kita terus baca tentang persembahan. Jadi kita baca di sini Yesus mengajar, bila kita buat persembahan, kita mesti buat persembahan dengan hati yang murni. Kita mesti buat persembahan dengan hati yang tulus. Kita mesti buat persembahan dengan hati yang berdamai. Ini adalah ajaran Yesus Kristus. Tapi kita tak biasa, bukan? Ini bila kita beri persembahan, ini sudah jadi macam satu tradisi lah. Tradisi bila kita pergi ke gereja, kita bagi persembahan lah. Kita akan kata, okey, sekarang kita akan nyanyi lagu dan kita akan ambil persembahan, kita bagilah. Kita bagi. Itu macam satu jadi satu ritual lah. Ini kita bagi. Ini kalau kita pergi ke gereja kebaktian, kita mesti bagi persembahan. Bagi sajalah. Tapi bila kita mengikut ajaran Yesus Kristus, dan bila kita beri persembahan dengan hati yang murni, kita akan menerima berkat Tuhan. Itu yang Yesus telah janji. Jadi bila kita memberi persembahan, ataupun sebelum kita memberi persembahan, kita mesti berdamai sejahtera, berdamai dengan jemaah-jemaah yang lain. Kita mesti hidup berdamai dengan orang-orang yang lain. Kalau kita bila kita datang ke gereja atau bila kita memberi persembahan, kita bagi sebab itulah satu tradisi. Tak kisahlah apa yang kita ada dalam hati kita, kita masih membenci orang lain. Kalau kita belum berdamai dengan musuh kita, kita bagi sajalah, bagi persembahan sajalah. Bukan. Bila kita bagi persembahan dengan hati yang macam itu, kita tak boleh dapat berkat Tuhan. Dan di sini Allah kata dia tidak akan menerima persembahan kita. Kita boleh bagi. Kita boleh bagi. Tapi dia tidak akan menerima persembahan kita. Saya pernah
ada satu pengalaman Ada seorang kawan, dia tetaplah nakal sikit lah, jahat. Susah nak cakap lah ni Tapi dia telah susahkan hati bapa. Dia telah susahkan hati bapa dengan perbuatan dia. Sampai orang-orang pun cakap sesuatu tentang keluarga. Dan bila bapa menyambut hari jadi, ini kawan saya masa tu saya masih kecil lah. Ini berlaku lebih dari 40 tahun yang lalu. Dia telah beli satu baju, baju untuk bapa dia, nak bagi hadiah kepada bapa. Tapi bapa memang marah. Dia cakap ni anak ni tak boleh pakai ni. Dan bila anak dia bagi tu baju kepada bapa sebagai hadiah, bapa terus ambil tu baju dan terus membakar baju itu di hadapan anak. Sebab kata, saya tak mau hadiah dari kamu. Saya tak boleh terima hadiah ini. Sebab kamu ni memang jahat. Kamu tak dengar, kamu tak nak dengar nasihat-nasihat saya. Mengapa nak bagi saya hadiah? Macam itulah. Bila kita bagi persembahan, kita mesti ada satu kita kata, saya akan ikut ajaran Yesus Kristus. Kalau ajaran Yesus Kristus kata saya mesti mengasihi musuh saya mesti berdamai dengan orang-orang yang lain, saya mesti ambil langkah untuk hidup dalam damaian. Dan ada satu contoh di sini yang kita baca di Kejadian, dalam Kejadian 4 Ini adalah satu contoh yang kita semua tahu lah. Kejadian 4. Saya akan baca untuk kamu. Okey. Ayat 3. Pada waktu yang ditetapkan, Kain membawa sebahagian daripada hasil tanahnya. Dan itu Kain telah membawa, dia nak bagi satu persembahan kepada Allah. Dan Habil, dia pun telah membawa seekor domba sulung. Dan mereka telah menyembah kepada Allah. Dan bila kita baca dalam Ibrani, di Ibrani kita diberitahu mengapa Allah tidak menerima persembahan Kain. Di sini kita baca ayat 4. Ibrani 11:4. Melalui iman, Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik. Melalui iman. Saya rasa bukan saja iman. Mungkin sebelum mereka membuat persembahan, mungkin perhubungan di antara mereka tak baiklah. Ini pendapat saya Ini pendapat saya. Sebab saya rasa kalau mereka sebagai adik-beradik, kalau perhubungan antara mereka baik, tindakan yang diambil oleh Kain, bila Allah tidak menerima persembahan dia, kita tahu, kita baca dalam Kejadian 4, dia telah mengambil keputusan untuk membunuh adiknya Habil. Mungkin ini mereka tidak hidup dalam berdamai. Mungkin tak tahu apa yang telah berlaku di antara mereka. Ibrani kata sebab iman, Habil, persembahan dia telah diterima. Tapi saya rasa ini pendapat padri lagi satu sebab, mungkin bila Kain bawa persembahan dia, dalam hati dia mungkin dia tak suka adik dia. Tak tahu, mungkin dia cemburu. Tak tahu apa yang telah berlaku. Mungkin dalam hati dia memang kehidupan dia tak berdamai. Oleh itu bila dia bagi persembahan, Allah pun tidak menerima persembahan dia.
Ini yang kita mesti belajar. Bila kita bagi persembahan, ini bukan saja kita bagi sajalah, ini tradisi bukan. Bila kita memberi persembahan dengan hati yang tulus, bila kita bagi persembahan dengan hati yang gembira, bila kehidupan kita, bila kita hidup dengan damai, dan bila kita datang ke hadirat Tuhan, Tuhan kata, saya akan menerima persembahan kamu. Ini persembahan. Kita mesti belajar. Ini kita mesti belajar. Ini bila saya datang ke gereja, bila saya bagi persembahan. Kita akan baca di sini ya. Oleh itu, jika kamu sedang meletakkan persembahan kepada Allah di atas mazbah, dan bila kamu datang, dia kata ni ya, kamu datang nak bagi persembahan, ingat, kamu dah buat sesuatu, atau jemaah yang lain telah membuat sesuatu, atau sesuatu yang telah berlaku, mungkin di tempat gereja, kamu ambil keputusan, Tuhan, saya sudah maafkan kawan saya, dan bila saya pergi ke gereja, saya akan berdamai dengan dia. Tuhan Allah, saya dah ada satu masalah dengan ahli keluarga, saya akan berdamai. Kita ambil satu keputusan. Itu yang bila kita datang ke gereja, sebelum kita ambil persembahan, apa yang kita buat? Kita jemaah dijemput untuk mengaku dosa-dosa umum. Kita kata, sebelum kita ambil persembahan, kita kata, marilah kita mengaku dosa-dosa. Dan selepas itu kita akan kongsi damai sejahtera. Kita bukan ambil persembahan dan bila kita mula kebaktian. Selepas kamu telah dengar firman Tuhan, tengok, sebelum kita ambil persembahan, kita kata, mari kita mengaku dosa-dosa. Dan selepas tu kita pada jemput, mari kita kongsi damai sejahtera. Maksudnya, kita mesti maafkan apa yang orang telah buat kepada kita. Dan kita pun kalau mereka tak sedia untuk maafkan kita mesti bersedia untuk maafkan mereka. Kadang-kadang mereka tak tahu apa yang mereka telah buat. Kita boleh jumpa mereka. Ini yang kita baca di sini ya. Matius, kalau kamu buka ke Matius 18. Ini satu cara macam mana kita boleh berdamai. Kita boleh hidup dalam pendamaian. Di sini kita baca Matius 18 ayat 15. Okey, ini tajuk yang diberi ya, saudaramu yang berdosa terhadapmu. Jika saudaramu berdosa terhadapmu, pergilah mendapatkannya dan tunjukkan kesalahannya. Itu ni ya, bila kalau kau rasa saudara kamu telah buat sesuatu. Ya, kalau saya telah buat, senang saja bukan? Saya terus fikir minta maaf lah, minta maaf ya. Saya sorry ya, saya memang sorry ya. Itu lain ya. Tapi di sini ya, jika saudaramu berdosa terhadap mereka telah berdosa, tapi mereka tak nak mengaku, mereka tak nak minta maaf. Ini apa yang kamu mesti buat. Dia kata ni ya, tunjukkanlah kesalahannya. Kamu pergi jumpa dia, mungkin dia telah cakap sesuatu tentang kamu yang tak baik, atau dia telah cakap sesuatu tentang keluarga kamu, atau mereka telah buat sesuatu yang tak baik, kamu telah dengar, pergi jumpa. Ini kadang-kadang kita jangan ambil keputusan
orang cakap saja tu. Macam mana? Kamu boleh cakap. Lebih baik kamu pergi jumpa lah. Saya dengar. Kawan saya dengar. Kamu ada cakap kah macam ni? Mungkin saya tak cakap pun. Ini manusia bukan? Kadang-kadang orang tak tahu dalam konteks yang apa mereka kata sesuatu, orang boleh ambil itu dan macam jadi buat bentuk api lah. Itu orang itu hari dia dah cakap macam tu tau. Mengapa dia cakap? Mereka takkan bagi tahu. Dalam konteks yang mana satu yang mereka cakap, mereka takkan bagi tahu. Oleh itu, lebih baik bila kamu dengar sesuatu, lebih baik kamu terus jumpa dan tanya, saya dengar kamu dah cakap macam ni kan, tentang saya, tentang keluarga. Mungkin dia akan kata, saya tak cakap lah. Ini saya ingat dia, orang yang bagi tahu kepada kamu tu, mereka salah faham lah. Memang macam mana saya bercakap macam ni tentang kamu? Kita kawan. Dah lah. Kita tanya dia kan. Kadang-kadang kita tahu dia ada cakap, tapi dia tak nak mengaku. Kalau dia mengaku, puji Tuhan. Dia kata, okey lah, kita kawan lah, minta maaf, saya dah maafkan kamu dah. Tapi dia kata, saya tak boleh maafkan kamu. Saya tak cakap. Tapi kamu tahu dia ada cakap. Dia ada buat sesuatu yang jahat. Tapi dia kata, saya tak buat, tak jahat, cakap. Kamu tak nak mengaku. Tapi kamu bersedia untuk maafkan dia. Nanti kamu bawa 2 atau 3 orang. Di sini Pari baca. Sekiranya dia mau mendengar katamu, artinya kamu berjaya mendapat kembali saudaramu. Jika tidak, bawalah 1-2 bersamamu kerana telah tersurat. Setiap tuduhan harus disokong dengan kesaksian 2 atau 3 orang. Kalau dia tak dengar, bawa 2-3 orang lah. Jumpa dia lah. Saya nak bincang dengan sesuatu lah. Kalau dia dah mengaku dan minta maaf, maafkan saja. Habis. Kalau dia kata saya tak boleh maaf, saya tak mengaku, bawa tu masalah kepada gereja. Ayat 17. Sekiranya dia enggan menerima nasihat mereka, maklumkan hal itu kepada jemaah. Jika nasihat jemaah pun tidak diterimanya, anggaplah dia seperti orang yang tidak mengenal Allah atau pemungut cukai. Itu dia kata dia 3 step. Yang satu, kamu sendiri pergi jumpa dia. Itu dia bacakan Matius 5. Kamu nak bagi persembahan. Di sini Pari baca ini ya. Matius 5. Jika kamu sedang meletakkan persembahan kepada Allah di atas mazbah, lalu teringat bahawa saudaramu bersangkit hati denganmu. Ingat. 3 step, kamu pergi jumpa dia. Sebelum kamu bagi persembahan, jumpa dia. Kalau boleh selesaikan, puji Tuhan. Kamu telah berjaya untuk membawa saudara kamu. Kalau dia tak nak mengaku, bawa 2 atau 3 orang. Itu yang step yang 3. Step yang 2. Step yang ketiga, kamu bagi tahu kepada jemaah, pemimpin gereja. Kalau dia mengaku dan kata, saya mengaku, minta maaf, kita berjaya. Kalau dia kata, saya tak boleh, tak mengaku, saya takkan minta maaf, biar dia saja. Tapi dari pandangan Tuhan, kamu sudah ambil langkah, kamu telah ambil tindakan untuk selesaikan. Kamu sudah maafkan dia. Kamu dah maafkan dia. Itulah Yesus kata di sini ya. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mazbah. Berdamai dahulu dengan saudaramu. Ini kamu berdamai dengan saudaramu. Kemudian barulah buat persembahan. Ini satu ajaran yang baik. Bila itu yang paling kata kan, bila kita datang ke gereja, kita kadang-kadang itu macam jadi surat ritual lah. Masa untuk persembahan, kita bagi persembahan saja. Tapi kita tak tahu mengapa saya bagi persembahan. Ini persembahan ini menunjuk perhubungan kita dengan Allah dan juga dengan saudara.
yang lain. Kalau saya boleh kata, Yesus, saya mengasihi kamu. Kadang kita nyanyi lagu ini kan? Aku mau cinta Yesus selamanya. Lagu ini memang paling suka ni ya. Aku mau cinta Yesus selamanya. Wah, lagu cantik. Aku mau cinta Yesus. Tapi Yesus kata, kalau kamu nak cinta saya, kamu mesti mengasihi jiran kamu. Kalau kamu nak saya maafkan dosa-dosa kamu, kamu pun mesti bersedia untuk maafkan dosa-dosa kamu, kawan kamu, saudara kamu, jiran kamu. Tengok, ini bukan perhubungan di antara kita dan Yesus saja. Kita mesti mengasihi. Itu yang kita baca dalam Yohanes 1 Yohanes 4:20. Kita tolong ambil ya, 1 Yohanes 4:20. Tadi akan baca. Jika sesiapa berkata, aku mengasihi Allah, tetapi dia benci akan saudaranya, dia seorang pendusta. Dia kata ni, saya boleh datang, saya boleh bagi persembahan, tak kisah berapa ribu, berapa ratus, tak kisah apa itu persembahan. Itu bila kita baca dalam Kejadian, Yesus, Allah telah menolak persembahan Kain. Bukan sebab dia bawa hasil tanahnya, sebab dia punya fikiran tak betul. Mungkin bila dia datang dan bagi persembahan pun, dalam hati dia sudah benci adik dia. Oleh itu Allah tidak menerima. Itu yang Yohanes tulis. Dia kata ni ya. Saya akan baca. Aku mengasihi, tetapi dia benci akan saudaranya. Dia seorang pendusta. Jika dia tidak mengasihi saudaranya yang dapat dilihatnya, betapa dia mengasihi hal yang tidak dapat dilihatnya. Tengok, saya boleh nampak saudara saya, saudara saya. Saya boleh nampak ahli keluarga saya. Kalau saya tak boleh mengasihi mereka, yang saya boleh nampak setiap hari, saya hidup bersama mereka, kalau saya tak boleh mengasihi mereka, macam mana saya boleh kata saya mengasihi Allah yang saya tak nampak? Kita ni macam berpura-pura sajalah. Kita macam saya cinta Yesus dah. Tapi Yesus kata ni ya, kau mesti mau mengasihi jiran kamu. Kau mesti bersedia untuk maafkan. Kalau tak kisah apa saja, mereka nak minta maaf kah, mereka nak mengaku kesalahan mereka kah, tapi kamu sebagai Kristian, kamu mesti bersedia untuk maafkan mereka. Bila Yesus di atas salib, Yesus berdoa, Bapa, ampunkanlah dosa-dosa mereka. Yesus kata, Bapa, ampunkanlah dosa-dosa mereka. Tak tahu kalau mereka dah terima kata. Tapi hati Yesus, saya dah berdosa. Saya sudah ampunkan dosa-dosa kamu. Itu Yesus kata ni ya, saya sudah ampunkan dosa-dosa kamu. Tapi kalau kamu ada sedia untuk menerima, kata itu masalah kamu. Stefanus pun nak berdoa. Dia tahu, Bapa, maafkanlah mereka. Tata mereka dah minta maaf. Tapi Stefanus telah maafkan mereka. Itu yang kita mesti belajar. Kita mesti macam Yesus, bersedia untuk maafkan. Yesus adalah Allah. Dia tak berdosa. Dia tak buat jahat. Apa yang dia buat baik kepada orang. Walaupun dia disalib. Sebab kehidupan dia suci. Tapi dia bersedia untuk maafkan mereka. Itulah ajaran. Bila kamu datang ke gereja nak bagi persembahan, sebelum itu buat, kita mesti ambil langkah untuk berdamai dengan orang-orang yang lain. Saya akan tutup dengan satu cerita. Ini beberapa 40 tahun yang lalu lah. Bila saya di Klang, saya telah melawat satu keluarga di Kapar. Dan bila sebelum saya nak keluar, saya tanya,
you nak padri berdoa untuk apa-apa? Dia kata, ya padri, boleh tolong berdoa untuk jiran. Oh, saya setuju. Tuan dia cakap, apa boleh? Dia cakap, boleh, tak ada masalah, boleh untuk doa. Dia kata, saya tanya, apa yang you nak saya doa untuk dia? Padri dia memang jahat lah. Padri tolong berdoa supaya Tuhan akan pindahkan mereka dari tempat ini, rumah itu ke tempat yang lain, jauh lah. Yang tahu tengok muka mereka. Tengok permintaan seorang Kristian. Yesus kata, kau mesti mengasihi satu sama lain. Kau mesti mengasihi jiran kamu. Saya terus jawab, saya nampak macam bomo kah? Untuk berdoa supaya Tuhan akan pindahkan mereka. Saya sebagai padri, saya nak berdoa untuk mereka. Tak kisah siapa pun. Bukan, jangan jadi macam tu lah. Jangan jadi macam tu. Di tempat gereja, kamu semua orang pun macam musuh kamu. Di tempat tinggal, kamu tak siapakah jiran kamu tak suka jiran kamu. Dalam keluarga pun, kamu selalu bergaduh. Tapi datang ke gereja bagi persembahan, Tuhan tidak akan menerima sembahan. Kamu bagi persembahan, gereja akan terima lah. Gereja mesti akan terima. Sebab kita tahu hati kamu. Tapi Allah tahu hati kamu. Bila kamu bagi persembahan dengan hati yang tulus, lalu hati yang gembira, satu hati yang sudah berdamai dengan orang-orang yang lain, Tuhan akan menerima persembahan kamu. Tak kisah berapa. Bila kamu bagi dengan hati yang bersuka cita, dengan gembira, tulus, Tuhan akan berkati apa yang kamu bagi. Dan Tuhan akan berkati kamu dan keluarga kamu. Oleh itu, baca ini tentang persembahan. Tuhan memberkati kamu dan keluarga. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin.